Tengok apa yang ditayangkan. Kita tunjuk yang dalam buku teks terlebih dahulu. Okey, selepas ini kita akan pergi lebih lanjut pada soalan-soalan. Okey, jujukan. Jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jadi nombor-nombor itu disusun, dia mesti ada pola. Kalau tak ada pola, dia tak dipanggil sebagai jujukan. Maksud dia kalau setiap satu tambah 4 tambah 4 tambah 4 bermakna dia jujukan. Tapi contohlah, contoh satu nombor ni, nombor pertama dengan nombor kedua tambah 4. Nombor kedua dengan nombor ketiga tambah 7. Tak ada pola, dia terabur. Ataupun yang nombor pertama, nombor kedua tambah 4. Nombor kedua dan nombor ketiga darab 5. Tak ada pola, tak ada pola. Dia tak ada operasi yang sama berlaku. Okey, jadi itu nama dia jujukan. Diulang, jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Jadi dia mesti ada pola. Baru jujukan. Okey, jadi contoh yang ke-6, rujuk contoh yang ke-6, tentukan sama ada urutan nombor berikut suatu jujukan atau bukan. Okey, tengok A. Pergerakan pola dia adalah tambah 4, tambah 4, tambah 4. Yang ini merupakan jujukan. Okey, sebab dia sama. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Jadi yang ini jujukan. Contoh B. Contoh B, 4, 5, negatif 7, 10, negatif 14. 4 dengan 5 tambah 1. 5 dengan negatif 7 tolak 12. Awal-awal saja dah nampak tak sama. Bila tak sama bermakna dia bukan jujukan. Itu maksud jujukan. Maksud dia pola dia mesti sama je. Okey, tambah 4 tambah 4 mesti tambah 4. Tetapi akan ada situasi yang jumpa pola tak sama tapi seragam. Contoh, soalan yang nombor 1 dengan nombor 2 tambah 2. Nombor 2 dengan nombor 3 tambah 3. Nombor 3 dengan nombor 4 tambah 4. Itu pun still pola. Dia naik. Nombor menaik. Okey, walaupun nilai-nilai tak sama. Okey, tengok contoh yang ketujuh. Yang ni cepat sikit sebab sekejap lagi nak pergi pada soalan yang lama sikit. Okey, lengkapkan jujukan nombor berikut. Tengok yang pertama, 7 dengan 13. Okey, 7 dengan 13, operasi yang berlaku dekat sini ialah tambah apa? Tambah 6 kan? Kalau sini tambah 6, bermakna 13 dengan sini pun mesti tambah 6. Jadi 13 tambah 6, dapatlah nilai 19 dan nombor-nombor yang seterusnya. Okey, bermakna kamu tambah 6, tambah 6, tambah 6. Ingat yang kita belajar sebelum ini, pola bukan bermakna tambah saja. Dia boleh tolak, dia boleh darab, dia boleh bahagi. Jadi contoh B. Contoh B melibatkan operasi darab. Mungkin tak nampak yang pertama sebabnya tak ada nombor. Tapi tengok pada rujukan yang kedua. 64 dengan 52, dia tolak sebanyak 12. Okey, jadi sini pun tolak 12, tolak 12, tolak 12. Jadi dipercepatkan sedikit. Okey, soalan C. Soalan C, darabkan dengan 0.3. Macam mana dia tahu darab 0.3? Kalau tengok dekat sini memang tak tahu pun. Sebab tak ada sumber rujukan. Yang boleh tengok hanya dua nombor dekat sini. 0.027 dengan lepas tu nombor berikutnya ialah 0.0081. Dia darabkan dengan 0.3, dia akan dapat nombor-nombor jujukan-jujukan dia. Ini nombor-nombor yang dia bagi. Jadi yang ni cepatkan sikit. Dan operasi soalan D ialah operasi yang berlaku ialah tambah 1/3. Okey, yang ni tak nak panjang sangat. Sekarang kita pergi kepada jom cuba. Okey, jom cuba. Kita cari mangsa-mangsa dia. Tak apalah kali ni kalau rasa segan nak tunjuk muka, onkan mic saja terlebih dahulu. Izzah Wardina. Ya, cikgu. Okey, tengok soalan 1A. Adakah dia jujukan atau bukan? Jika ya, sebut saja pola dia yang berlaku. Jika bukan, sebut kenapa. Kalau tak nampak, besarkan sikit. Soalan A ni. Adakah dia jujukan atau bukan? 3, 18, 33, 48. Jujukan. Jujukan. Sebab apa pola dia? Pola dia tadi. Tengok 3 dengan 18.
15. Apa 15? Kalau cabut 15 salah tu. Bola menambah 15. Okey. Kalau rasa tak berapa cekap buat ayat panjang-panjang, tulis menambah 15 cukup bola dia. Tapi kalau nak ayat yang sedap, menambah 15 kepada ke daripada? Ingat ayat dulu kita belajar. Kepada. Kepada nombor sebelumnya. Kalau menolak daripada, tapi tak ada masalah sebab kita belajar matematik bukan belajar bahasa Melayu. Kalau ayat salah sikit tak ada masalah. Okey, kalau rasa tak sikap tulis menambah 15. Itu pola dia. Bermakna soalan nombor 1A itu ialah jujukan. Sebabnya pola dia seragam. Tambah 15, tambah 15, tambah 15. Okey, kita cari mangsa yang kedua. Mangsa yang kedua kita ambil laki pula. Muhammad. Muhammad apa ni? F. Fatih Muhammad, cepat Muhammad. Yang ada Muhammad F. Tak tahu nama penuh tak nampak sebab Google Meet dia tak nampak nama penuh sangat. F ada 2 Faris Haikal. Okey, Faris Haikal lah mangsa. Muhammad Faris Haikal. Ya? Faris Haikal ada 2. Faris Haikal pun ada 2. Okey, kita panggil yang seorang lah. Muhammad Afiq. Zak Afiq lah. Okey, Afiq. Go. Okey, soalan B. Jujukan atau bukan? Boleh berada dengan kalkulator masing-masing. Jujukan. Jujukan. Kenapa? Menambah 0.7. Menambah 0.7. Tengok soalan mana ni? Soalan B, Fik. Soalan B, Afiq. Bola. Menambah 16. Menambah 16. Jadi soalan dia, jawapan dia adalah jujukan. Betul. Okey, kita tak nak pergi lebih lanjut pada soalan C sampai F. Kita pergi pada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 dia cakap lengkapkan jujukan nombor di bawah. Kita ambil yang mudah-mudah dulu nak tengok pelajar faham atau tidak. Kita panggil perempuan pula kali ni. Okey, Nur Ain Najiha. Respon. Okey, soalan nombor 2A. Apa jawapan bagi kotak yang ketiga? Fine. Lamanya ni. Nombor yang pertama 34, nombor yang kedua 28, nombor ketiga tak tahu. Apa dia? 24 ke? Ya. 24. Ain, biar betul Ain. Apa pola dia? Tengok betul-betul. Apa pola dia Ain? 34 ke 28? Apa pola yang berlaku? Apa ke sini? Cepat. Lamanya Ain. 34, 28. Ain. 22. Kenapa 22? Sebab dia menolak 6 nombor daripada nombor 10. Menolak 6. Okey, jadi 28 ni pun tolak 6. Jadi nilai yang dekat sini ialah 22. Okey, berapa nilai kat sini? Come on. 10. 10. Next. Berapa? 6. 6?
Ain. Come on, tolak-tolak kamu teruk ni. Kalau 10 tolak 6 takkan 6. 4. Cek balik. Operasi tolak yang ni bukan susah-susah pun. Okey, kita test mangsa yang seterusnya sebelum kita nak pergi yang berikutnya. Lelaki pula kali ni. Siapa? Muhammad Adam. Ya. Okey, Adam. Soalan B. Nombor tak ada, nombor tak ada, nombor tak ada. Tapi ada nombor dekat sini. Tengok apa operasi yang berlaku. 32, 16. Boleh guna kalkulator. Ingat nombor kalau makin kecil sama ada tolak ataupun dia bahagi. Itu je. Darab ke? Darab. Bagi 2. Bahagi berapa? Bagi 2. Okey, bijak. Sini bersamaan dengan bahagi 2. Jadi kita ambil yang senang dulu. Kita ambil yang belakang. Apa dia? 8. Okey, bijak. 8. Allah tulisan. Okey, 8. Jadi 8 bagi 2 pun dapat 4. Betul. Jadi sini berapa? Rasa-rasa. Untuk dapat yang depan kena buat song-sangan. Kalau sini bahagi, darab. 64. Okey, 64. Okey, sini? 64. 28. Okey, bijak. 128. Pakai kalkulator ke pakai sifir? Sendiri? Kalkulator. Kalkulator. Tak apalah. Tak ada masalah. Okay, kalau siapa yang boleh congak lagi bagus. Okey, jadi yang ni untuk lengkapkan jujukan. Selesai yang itu kita nak pergi perkara yang paling penting dan yang paling bermasalah dalam bab ni. Okey, nama dia ialah pola dan jujukan. Gabungan tajuk yang ni. Okey, hari tu kita belajar pola. Hari ni kita belajar awal-awal kita belajar jujukan. Kali ni nama dia pola dan jujukan. Gabungan kedua-duanya ni. Okey, jadi pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jadi dalam satu jujukan tu kita boleh guna pakai nombor. Kita boleh guna pakai perkataan. Kita boleh pakai ungkapan algebra. Yang ini dengan yang ini paling mudah. Yang ungkapan algebra ni masalah. Sebab apa masalah? Sebab dia berjumpa dengan huruf ataupun anu ataupun pemboleh ubah. Jadi tengok contoh yang pertama. Yang ni fahamkan betul-betul. Sekejap lagi aku bagi soalan yang lebih susah. Okey. Nyatakan pola bagi jujukan nombor 1, 9, 17, 25, 33 dan seterusnya. Menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Jadi tengok perubahan yang berlaku ataupun pola yang berlaku. 1 ke 9, operasi yang berlaku ialah tambah 8. 9 ke 17 tambah 8, tambah 8, tambah 8. Jadi penulisan pola dia dalam bentuk nombor ialah tambah 8. Senang. Jadi dalam bentuk nombor hanya tulis tambah 8. Itu je sebab nombor. Okey, penulisan dia dalam bentuk perkataan. Yang perkataan yang kita belajar sebelum ni. Okey, pola ni. Yang ni tak apa. Yang ni kalau rasa tak nak tulis tak ada masalah. Okey, yang start kena tulis yang ni. Yang ni yang start kena tulis. Okey, menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Bagi pelajar yang mungkin tak cekap. Pelajar yang mungkin tak cekap, tak tahu nak buat ayat. Okey, cukup sekadar yang ni pun dah betul. Menambah 8 dah betul. Cuma menambah ni kalau yang atas tulis simbol tambah. Kalau tolak buat simbol tolak. Kalau yang ni buat dalam bentuk perkataan menambah 8. Kalau tolak buat menolak 8. Itu cukup kalau pelajar yang tak tahu nak buat ayat. Okey, tapi kalau pandai bijak buat ayat menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Kalau menolak 8 daripada nombor sebelumnya. Kalau darab, mendarab nombor sebelumnya dengan 8. Kalau bahagi, membahagi nombor sebelumnya dengan 8. Itu dalam bentuk perkataan. Okey, daripada segi nombor dan perkataan mudah. Jika ada sebarang kemusykilan boleh tanya sekarang. Ada masalah untuk nombor dan perkataan. Yang ni yang mudah dulu. Okey? Kalau okey, angkat tangan, raise hand. Tak payah sebut. Okey, bijak. Adam nak angkat tangan. Ada berapa orang? 6 orang dah raise hand. Okey. Jadi aku anggap semua faham itu pola dan jujukan daripada segi nombor dan perkataan. Yang ini paling bermasalah daripada segi ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni kita kena bentuk satu formula ataupun satu ungkapan nak menunjukkan pola tersebut. Jadi
cara-cara dia. Tengok nombor yang pertama. Nombor yang pertama kita ambil, letak dekat depan. Itu step dia. Nombor yang pertama, ni nombor yang pertama ni. Nombor 1 sekali, letak dekat depan, tambahkan dengan apa operasi yang berlaku. Ni operasi. Okey, sekejap aku contenglah kat sini. Takut ada pelajar yang tak nampak. Okey. Jadi ini ialah nombor pertama. Ini adalah operasi. Operasi yang berlaku. Bagi pelajar yang mungkin tak faham. Okey, kalau operasi dia tolak 8, dekat sini akan tulis tolak 8. Kalau kat sini ni darab lain. Darab dengan apa bahagi, operasi dia berbeza. Ini melibatkan tambah tolak saja. Okey, untuk silibus yang ni kita hanya belajar tambah tolak dulu. Diulang balik ini adalah nombor yang pertama. Ini ialah operasi yang berlaku. Jadi, nombor yang pertama 1 tambah 8 buat kurungan kosong. Kosong tu nilai yang pertama. Sebabnya 1 tambah 8 darab kosong. 8 darab kosong akan jadi kosong. Jadi kamu akan dapat nilai dia 1 balik. Okey, itu untuk sebutan yang pertama. Okey, ini sebutan yang kedua. 1 tambah 8 didarabkan dengan 1. Jadi kamu akan dapat nilai dia 9. Sebutan yang ketiga. 1 tambah 8 didarabkan dengan 2. Kamu akan dapat 17. Ini sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat, sebutan kelima. Okey. Jadi, pola dia, okey, kalau tengok maka pola dia ditulis sebagai 1 tambah 8n dengan keadaan n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ni n. Kalau perasan ni ialah n. N kita mula dengan 0, kita mula dengan 1, kita mula dengan 2, kita mula dengan 3, kita mula dengan 4. Okey, yang ini mungkin ada beberapa pelajar tak faham. Okey, ni ungkapan algebra. Ni masalah sikit. Okey, jadi kita tengok contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya dalam buku teks rasa macam tak berada contoh. Saya dah sediakan contoh yang berikutnya. Okey, diulang balik Yang ni senang, ungkapan algebra. Kita ambil nombor pertama. Yang seterusnya ambil operasi yang berlaku, buat kurungan, didarabkan dengan kosong terlebih dahulu. Lepas tu baru darab dengan nombor-nombor berikutnya untuk dapat nombor berikutnya. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Okey, tengok ni. 6, 12, 18, 24, 30. Okey, soalan yang sama ada cara 1, ada cara 2. Cara 2 ialah pelajar-pelajar yang genius. Pelajar-pelajar yang hebat, dia akan pakai cara 2. Okey, pelajar yang sederhana, tak ada masalah pakai cara 1. Dua-dua cara betul, tetapi cara 1 lebih mudah. Jadi aku tunjuk cara dua-dua cara, tetapi sebelum aku tunjuk dua-dua cara, aku cari mangsa terlebih dahulu. Muhammad Daniel. On. Muhammad Daniel on mic. Ya, saya cikgu. Okey, tengok apa pola yang berlaku. Sebutkan dia dalam bentuk nombor dan perkataan. Kalau perkataan tak ada perkataan tulis. Lebih kurang sama nombor. Apa yang berlaku kat situ? Cepat, apa yang berlaku? Tambah 6. Kalau ikut jawapan dekat sini. Ingat pola dan jujukan boleh ditulis dalam bentuk nombor, boleh ditulis dalam bentuk perkataan, boleh ditulis dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi untuk nombor tambah berapa? Tambah 6. Okey, tambah 6. Macam mana tulis perkataan? Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Rasa-rasa tahu tak untuk ungkapan algebra? Daniel? Tak. Ambil step by step, tak tahu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ramai yang mungkin tak tahu. Okey, dengar kita tengok soalan yang pertama. Yang ni tolong fahamkan betul. Sebab ramai pelajar tiada masalah untuk nombor 1 dengan nombor 2. Ramai pelajar masalah untuk nombor 3 dalam bentuk ungkapan algebra. Okey, tengok untuk pertama. Okey, huruf yang pertama ialah nombor 6. Nombor 6 terhasil daripada, ingat tadi ditunjuk
First ni ambil nombor yang pertama. Nombor pertama dia 1 kalau ikut dalam yang ni kan. Jadi ini nombor pertama dia apa dia? Nombor pertama dia ialah 6. Tulis balik, salin balik sebiji-sebiji 6. Okey, 6. Lepas tu, apa operasi yang berlaku kalau perasan? Tambah 6 kan? Jadi kamu tambah 6. Buat kurungan, mula dengan nombor berapa, Daniel? 6. Hai, ni 6. Ini adalah nombor pertama. 6 tu kita ambil nombor pertama. Okey. Okey, nombor pertama 6. Lepas tu ini ialah operasi yang berlaku. Ini apa nombor dalam kurungan? 12. Mesti mula dengan apa? Ha? 12. 12. Boleh ya. Apa nombor yang berlaku mula-mula? Kosong. Kita mula dengan kosong. Jadi 6 tambah 6 darab kosong. 6 darab kosong takkan jadi apa-apa, jadi kosong. Akan dapat jawapan dia 6 balik. Okey, akan dapat 6 balik. Kita tengok nombor yang kedua. Nombor kedua ialah 12. Okey, 12. 12 terhasil daripada 6 tambah 6 darabkan dengan 1. Okey, darab dengan 1. 6 darab 1 dapat 6, tambah 6 akan dapat nilai 12. Ini nombor yang kedua, ini nombor yang pertama. Tengok nombor yang ketiga. Nombor ketiga ialah 18. 18 sama dengan 6 tambah 6. Okey, darab dengan 2. Sama dengan 18. Jadi, maka dia kalau perasan, ungkapan algebra yang layak untuk apa? Untuk jujukan ini ialah apa? Daniel, rasa-rasa. Aku bantu ni. Ungkapan algebra dia. Tu, apa nombor mula-mula? 6 tambah 6 tambah 6 6. Ni apa dia? N. 6 tambah 6N. Di mana N mesti bermula dengan nombor berapa? Kosong. N bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu jawapan untuk 6, 12, 18, 24, 30. Okey, masih cara yang mudah. Sekejap lagi aku tunjuk cara yang kedua. Kita pergi pada orang seterusnya. Tak apa Daniel, off mic. Terima kasih Daniel. Okey, kita panggil perempuan pula. Perempuan Dayang Fatiza. Dayang on mic. Ya, cikgu. Okey, Dayang dah tanya belum? Belum tanya lagi tadi kan? Belum. Okey, bijak. Dayang. Dayang tengok contoh yang B. Kita pergi cara yang mudah dulu. Okey, apa rasa-rasa pola yang berlaku kat situ? Ni ke sini, apa berlaku? Ni ke sini, apa berlaku? Ni ke sini, apa berlaku? Lama ya Dayang? 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tambah 2. Okey, jadi daripada segi nombor. Daripada segi nombor, tulis tambah 2. Itu dari segi nombor. Perkataan? Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Ni ringkaskan Okey, jadi ungkapan algebra. Apa nombor yang betul kena buat? Mula-mula. Mula-mula. Apa nombor yang pertama? Cepat Dayang. Dayang, Assalamualaikum. Ya. Nombor pertama apa nombor pertama? 3. Nombor pertama 3. Jadi macam mana nak dapat 3? Ingat yang ini tulis nombor yang pertama. Salin balik je. 3. Okey. Step ini nombor pertama. Yang kedua ni ialah operasi yang berlaku. Apa operasi yang berlaku? Tambah 2.
Tambah 2. Bijak. Lepas tu buat apa? Kurungan Buat kosong. kurungan kosong. 3 tambah 2 darab kosong akan menghasilkan berapa? 2 darab kosong dapat kosong kan? Kosong tambah 3? Dapat 3 tak? Dapat 3. Okey. Tengok betul tak betul yang ni, tengok pada nombor yang seterusnya. Nombor seterusnya ialah nombor 5. Okey, kita salin balik. 3 tambah 2 buat kurungan 1. 2 darab 1 dapat? 2 darab 1 dapat apa? Dayang, 2 darab 1 Dayang. Takkan pakai kereta 2 darab 1. Dayang. Ya. 2 darab 1 dapat apa? Tak dengar Dap- terus. Dapat 2. 2 darab 1 dapat 2 betul. Tambah dengan 3 dapat apa? 5. Dapat 5 sebiji macam nombor yang seterusnya. Okey, next. Lepas 5, 7 pula kita test. 3 tambah 2 kurungan 2. Okey, kira betul-betul 2 darab 2 Dayang dapat berapa? 4. Tambah dengan 3. 7. 7. Okey, jadi itulah nombor-nombor dia, betul? Jadi Betul. bagaimana penulisan dalam bentuk ungkapan algebra? Salin saja yang ni. Apa? Ungkapan algebra? Cepat Dayang. Lamanya. Ni cepat. Tak tulis, tak sabar nak tulis ni. Salin je apa dia? Salin ni ataupun ni. Atas ni. Pilih nak naik mana. Sama je semua. Salin. Apa dia ungkapan algebra dia? Penulisan dalam bentuk ungkapan. Apa dia? 3 tambah 3 tambah 2. Yang ni jangan salin. Yang ni tulis apa? 2 N. Itu saja. 3 tambah 2 N, di mana N mesti bermula dengan apa? Dayang. 2. N yang kita buat mula-mula ni. N 0, 1, 2 dan seterusnya. Okey, tak apa. Aku faham ramai yang kurang jelas untuk ungkapan algebra sebab dia melibatkan ni. Kita bagi lagi satu contoh. Okey, Dayang, terima kasih. Kita cari mangsa yang seterusnya pula. Mangsa seterusnya. Mana siapa yang dipanggil tolong respon dengan baik. Yang belum dipanggil, Nur Fadlin Syaukina. Fadlin. On-kan mic Fadlin. Ya, cikgu. Okey, bersiap sedia. Jadi mangsa seterusnya. Soalan seterusnya, soalan C. Okey, tengok nombor-nombor tersebut. 4, 7, 10, 13. Tak sama dengan ni. Yang ni 3, 5, 7, 9. Yang ni 4, 7, 10, 13. Tengok apa operasi yang berlaku setiap satu. Ni ke sini. Berlaku. Ni ke sini. Tambah apa? 3. Jadi daripada segi nombor kita tulis tambah 3. Daripada segi perkataan? Menambah 3. Menambah 3. Apa dia? Menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Kepada nombor sebelumnya. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada yang ungkapan algebra. Ungkapan algebra step by step. Okey, kita tengok nombor 4. Yang nombor yang pertama dulu. Okey, diulang bagi semua. Bukan hanya Fadlin ni. Ni untuk semua
Macam mana cara-cara nak dapatkan dia punya ungkapan algebra? Kita salin nombor yang pertama. Itu step dia. Salin nombor pertama. Ini nombor yang pertama. Ini mesti operasi yang berlaku. Jadi apa operasi yang berlaku dia, Fadlin? Tambah 3. Jadi dekat sini tulis tambah 3. Lepas tu buat apa? Kosong kurungan. Buat kurungan, buat kosong. Itu akan dapat nilai yang pertama 4. Okey, nilai yang kedua 7. Nilai yang kedua salin balik 4 tambah 3 buat kurungan 1. Nilai yang seterusnya 10 sama dengan 4 tambah 3 buat kurungan 2. Okey, bijak. Rasa-rasanya apakah ungkapan algebra yang sesuai? Tengok apa yang kamu dah tulis mula-mula tu. Sama je semua. Yang beza dia dekat 012 je. Yang lain semua sama. 4 tambah 4 3N. tambah 3 N. N. Di mana N mesti bermula dengan apa? N bermula dengan apa? Apa tadi kamu mula dengan apa ni? 4 tambah 3. Tahulah apa nombor N ni. N ni. Ni N. Ni apa? 0, 1, N mesti bermula dengan N 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jelas. Okey, terima kasih Fadlin. Ada lagi, mesti tak faham lagi. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, sebab yang ni ungkapan ni bermasalah. Jadi tu yang aku bagi banyak soalan, nak ramai faham. Okey, harap-harap ramai boleh faham. Siapa yang belum panggil Nur Lizawati. Lizawati ni bagus ni. Pembetulan kadang dia buat cepat. Okey, Lizawati, respon. Ya, cikgu. Okey, apa operasi yang berlaku dekat sini? Tengok. Cepat. 18. Okey, bijak. Bermakna penulisan dalam bentuk nombor tulis tolak 8. Episod perkataan? Menolak 8 daripada nombor sebelumnya. Okey, menolak 8 daripada nombor sebelumnya. Ni buruklah tulisan. Sebab tulis pakai ni kan. Okey, jadi menolak 8 daripada nombor sebelumnya. Daripada segi ungkapan algebra. Ingat diulang bagi semua. Salin balik nombor pertama. Nombor pertama dia 18, bermakna kamu pun buat nombor pertama 18. Okey, step dia. Bagi siapa yang dah lupa. Ini nombor pertama. Okey, ini nombor pertama. Step yang kedua, ini operasi. Ataupun pola. Jadi, nombor pertama dia apa? Lizawati? 18 tolak 8. 18. Operasi dia ialah tolak 8. Lepas tu buat kurungan? Kosong. Kosong. Bijak. Dia 18 tolak 8 darat kosong ni akan dapat jawapan 18. Seterusnya 10. Operasi dia 18 tolak 8 kurungan 1. Jadi yang seterusnya 2. 18 tolak 8 kurungan 2. Kita cuba tengok 8 darab 1 dapat 8. 18 tolak 8 akan dapat 10. Yang ni pula 8 darab dengan 2 dapat 16. 18 tolak dengan 16 akan dapat jawapan 2. Bermakna, ingat nombor 01, nombor 0, nombor 1, nombor 2 ini ialah N. Itu ialah N tau, bukan ni kita boleh sebarang nombor. Macam mana penulisan dalam bentuk ungkapan algebra, Lizawati? 18 tolak 18. 8 N. Di mana? N sama dengan 0, 1, 2, 3. Pantas Lizawati. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia boleh banyak nombor. Okey, jadi itulah ungkapan algebra. Semua kena faham. Ini dalam jawapan
perlu ditulis ataupun tak perlu ditulis, tak ada masalah. Tetapi yang perlu ditulis ini yang wajib. Yang ditandakan sebagai segi 4. Ini yang wajib. Ungkapan algebra ialah 18 tolak 8n. Di mana n berkeadaan 0, 1, 2, 3. Jadi yang ini cara yang mudah. 4 contoh yang diberi, semua cara yang mudah. Okey, jadi bagi pelajar yang nak cara mudah, pakai cara ni. Ambil nombor yang pertama. Okey, ni nombor pertama. Ini ialah operasi yang berlaku. Operasi berlaku tambah 3. Okey, tengok contoh yang B. Ambil nombor pertama. Ini operasi yang berlaku. Terus dapat jawapan. Okey, itu cara mudah. Cara pertama. Cara kedua, bagi pelajar-pelajar yang genius, pelajar-pelajar yang bijak. Okey, tak apa. Yang ni siapa faham, faham. Siapa tak faham, tak ada masalah. Tapi cara satu, wajib untuk semua faham. Cara dua, tak ada masalah bagi siapa yang tak faham. Okey, siapa yang suka cara genius, dia akan pakai cara dua. Okey, cara dua. Selain daripada operasi 6 tambah 6n ni, kita boleh pakai operasi yang berbeza. Okey, operasi yang berbeza dia, yang ni lagi ni, cara dia lebih cepat. Kita ambil ungkapan algebra dia, kalau perasan, ini darab 2, darab 3, darab 4, darab 5. Okey, kalau perasan ni lebih kurang macam gandaan. 6, 12, 18, 24 kan. Jadi, n, 6 adalah 6 darab 1. Untuk dapatkan 12 ialah 6 darab 2. Untuk dapatkan 18 ialah 6 darab 3. Untuk dapatkan 24 ialah 6 darab 4. Apa nombor yang berubah? Kalau perasan nombor kat sini yang berubah dalam kurungan. Dalam kurungan, dalam kurungan, dalam kurungan. Itu saja yang berubah. Yang ini kekal sebagai 6. Jadi, ungkapan algebra yang boleh ditulis dekat sini ialah, okey, rumusan daripada situ, ungkapan algebra dia ialah 6 n. N melibatkan ni. Jadi, kalau perasan dekat tepi ni, dia macam ni kan? Kalau yang ni akan dapat jawapan lebih ringkas. Okey. Lebih ringkas di mana? Di mana n sama dengan Allah tekan. Okey. N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau perasan sini mesti bermula kosong, sini mesti bermula 1 sebab aku dah buat 1, 2, 3 seterusnya. Sini aku buat kosong. Jadi pelajar yang bijak dia akan pakai cara kedua. Terpulang pada kamu nak pilih cara pertama ataupun cara kedua. Dua-dua betul, dua-dua tak ada masalah. Okey, kita pergi pada soalan B. Soalan B, okey, soalan B tengok cara kedua. Cara pertama kamu akan dapat 3 tambah 2n. Okey, cara yang kedua boleh dapat cara ni. Kita ambil nombor yang lain, nombor daripada awal. Nombor awal sebelum 3 ialah nombor 1. Kalau perasan sini tambah 2, tambah 2, tambah 2 kan. Jadi aku ambil nombor yang pertama. Kalau sini ni 2, sini akan jadi 1. Kalau aku susun daripada awal. Okey. Bermakna 1 tambah dengan apa operasi yang berlaku, tambah 2. Nombor 1. Okey. Jadi akan dapat jawapan dia 3. 1 tambah 2 darab 1 dapat jawapan 3. Nombor kedua, 5. 1 tambah dengan 2 darab dengan 2. Dapat 5. Nombor seterusnya, 7. 1 campur dengan 2 darab dengan 3. Akan dapat 7. Jadi ungkapan algebra dia ialah 1 tambah 2n. Di mana n sama dengan 1, 2, 3, 4 seterusnya. Itu je. Okey. Ataupun ada pelajar tak suka buat macam ni. Dia nak buat 2n campur 1. Boleh juga. Tak ada masalah. 1 campur 2n ataupun 2n campur 1. Dua-dua betul. Dua-dua diterima. Itu cara yang kedua. Okey. Pergi lebih lanjut untuk soalan C. Okey, soalan C. Sama macam tadi. Okey, kalau perasan sini tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kita ambil nombor sebelum 4. Nombor sebelum 4 ialah, kalau contoh operasi dia, ni tambah 3. Nombor sebelum 4 ialah mesti nombor 1. Okey, jadi kalau perasan sini nombor 3. Untuk dapat nombor 4, 4 sama dengan 1 tambah apa operasi yang berlaku, tambah 3. 1. Jadi 3 darab dengan 1 tambah 1 dapat 4. Untuk dapat nombor 7, 1 tambah 3 darab 2. Untuk dapat 10 sama dengan 1
tambah 3 darab 3. Apa tulisan ni? Jadi ngarut dah. Maka ungkapan algebra dia ialah 1 tambah 3n. Di mana n mesti bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau tak nak tulis macam ni. 3n campur 1. Dua-dua betul. Ini betul, ini betul. Okey, beza dia, yang ni kita ambil nombor pertama, yang ini kita awalkan satu nombor awal. Susunan dia. Jadi itulah cara untuk dapatkan dia punya ungkapan algebra. Okey, digalakkan untuk semua pelajar pakai cara yang mudah. Kalau siapa yang bijak boleh pakai cara ni. Sebab yang ni untuk pelajar-pelajar yang suka lain daripada yang lain. Tak ada masalah mana-mana. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, ada masalah untuk yang ni? Kalau tak ada masalah, kita nak pergi pada yang terakhir. Okey, angkat raise hand. Tunjuk tangan. Kalau ni kita terus pergi yang lain. Rizawati nak cakap apa Rizawati? Tengah on mic tu Rizawati. Ada yang cakap satu? Tak ada? Okey, yang seterusnya ni. Yang ini adalah lanjutan. Lanjutan kepada apa yang kamu belajar. Okey, lanjutan dia yang ni. Yang ni tak banyak, yang ni sikit je. Allah, sudah sebelah. Okey, yang ni dipanggil sebagai sebutan bagi suatu jujukan. Okey, yang ni cara penulisan dia. Cara penulisan dia, dia tulis TN, iaitu sebutan ke N. Maksud dia, bagi siapa yang tak tahu, yang ini sebutan yang pertama. Allah Akbar. Alhamdulillah. Okey, sebutan yang pertama. Ni sebutan yang pertama. Ini sebutan yang kedua. Ini sebutan yang ketiga. Ini sebutan yang keempat. Tetapi dia tak tulis 1, 2, 3, 4 je ni. Dia tulis dalam bentuk T1. T itu mewakili sebutan ke berapa? T1, 4. T yang kedua ialah 8. T yang ketiga ialah 12. T yang keempat ialah 16. Itu maksud dia. Jadi sebutan bagi suatu jujukan. Okey, mungkin ada pelajar yang tak faham. Kita test tengok seorang lagi. Nur Batrisha Kistina. Okey, Nur Batrisha Kistina. Tengok yang ni. Tengok daripada nombor 6. Sekejap saya padam kejap serabut dah. Tengok nombor-nombor ni. Tak apalah, tengok kat sebelah ada, lupa. Tak pasal. 6, 12, 18, 24, 30. Okey, sebutan yang keempat siapa? Siapakah sebutan yang keempat dia? 24. Macam mana penulisan dia? T4 sama dengan 24. Itu maksud dia sebutan. Penulisan dia ialah T4 kecil ke bawah. Sama dengan 24. Faham? Okey, jadi ni T1, ini T2, T3, T4, T5. Dah. Patricia, jangan offkan mic lagi. Ada soalan lagi? Dah. Dah Patricia? Dah. Okey. Tolong dapatkan jawapan bagi yang ni. Siapakah sebutan yang ketujuh? Tak ada dah ni. Oh. Dua? 42. Macam mana dapat 42? Tambahkan dengan 6. Okey. Bagi siapa yang tak tahu, Tania, Patricia, siapa yang tak tahu nak dapatkan T7, tak ada kat sini. Kalau kamu perasan, ini ialah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Jadi kamu kena buat satu lagi. Yang ke-6 ialah 36. Ini nombor 6. Yang ke-7 ialah 42. Jadi yang ni yang ke-7. Jadi ini step-step dia. Dia ada dua cara sebenarnya.
kamu pakai cara ni. Cara ni pun tak ada masalah. Jadi kamu akan dapat T7. Kamu nak cari T10 pun tak ada masalah. Sambung je lagi, kamu akan dapat yang seterusnya. Itu cara-cara nak cari sebutan yang seterusnya. Okey. Contoh. Contoh nak cari T20. Siapa yang rasa tahu nak cari T20? Yang ni tak nak panggil nama. Siapa-siapa pun boleh. Open pada semua orang. Siapa dapat jawab betul, aku bagi RM10 lepas ni. Bagi nombor akaun, aku transfer akaun terus juga. Hari ni hari gaji rezeki kau. Siapa yang jawab? Macam mana nak cari T20? Cepat. T20. Siapa yang tahu? 120. T20 sama dengan 120. Sebut seorang lah nama. Cikgu saya. Najwa. Okey, Najwa. Mana Najwa? Ni. Ha. T20 sama dengan 120. Macam mana dapat 120? Tolong terangkan, tak faham lah. Kawan-kawan semua tak faham. 6 darab 20. Pakai yang mana? Yang ni ke yang ni? Pakai yang mana? Mana apa? Pakai yang mana? Yang ni ke yang ni? Bahagian atas. Bahagian atas? Maksudnya kamu tu sambung sampai dapat 20? Tak. Darab. Iyalah sebenarnya. Okey, jadi sebenarnya cara bijak dia, kalau siapa yang bijak, guna pakai ungkapan algebra yang kamu dah buat sebenarnya. Okey, sebab ungkapan algebra dia sama ada yang ni ataupun yang ni. Okey, bermakna 6 darabkan dengan nak dapatkan 20. 6 darabkan dengan 20. Sebab N dia ialah sebutan yang ke-20. Dapat jawapan dia 120. Okey, tetapi itu kalau pelajar yang bijak pakai cara ni. Contohlah kalau pakai formula ni boleh juga. 6 tambah 6 darabkan dengan 19. Untuk dapat, 19 dah pula. Okey, kan kita mula kosong kan? Kita dapat 20, macam 19 lah. Jadi 6 darab 19 akan dapat berapa? Tolong kirakan untuk saya. 6 darab 19. Najwa. 114. 114 campur dengan 6? 120. Dapat 120. Sama tak sama jawapan ini dengan jawapan ni? Sama. Jadi kalau kamu pakai ungkapan algebra, nak dapat T berapa pun tak ada masalah. Nak dapat T 100 pun kamu boleh dapat jawapan. Okey, cuma kalau nak dapat T 100 tak boleh pakai ini sama dengan 100. Ini kena buat sama dengan 99. Tetapi kalau pakai formula ni boleh terus N sama dengan 100. Sebab kita bermula dengan 1, 2, 3. Yang ni bermula dengan 0, 1, 2, 3. Lain. Okey, Najwa selepas ini bagi nombor akaun. Tak kisahlah nombor akaun kau ke, nombor akaun mak ke, nombor akaun abang ke. Nanti aku transfer selepas kelas. Tak ada masalah. On the spot aku transfer. Okey, tahniah untuk Najwa. Kita bagi soalan seterusnya. Okey. Najwa tak boleh jawab. Orang lain boleh jawab. Okey. RM10 yang kedua. Siapa nak jawab? Sebut nama dulu. Cikgu saya. Baru aku bagi soalan. Cepat. Tak ada, terus senyap. Nak try. Siapa yang nak try tu? Saya. Nama. Putri Zahira. Okey, Putri Zahira. Okey, tengok contoh B. Contoh B 3, 5, 7, 9. Kita bagi yang senang dulu Okey, ni tolong sebut sebutan yang ketiga. Siapa sebutan yang ketiga? 7. Macam mana penulisan dia? Macam mana bentuk penulisan? Bentuk penulisan. Memang faham 7 sebutan yang ketiga. Macam mana bentuk penulisan? Nak tunjukkan kata dia sebutan yang ketiga. Bagi clue dekat atas ni. Ni ada tu. Macam mana bentuk tulisan? T3 kod. Apa dia? T3 kod. T3 kod. Kod tak nak Kod tak nak. Okey, T3 sama dengan 7. Itulah bentuk tulisan. Dah.
Okey, sekarang Putri tolong sebut T6. 6. Dalam ni tak ada. Dalam ni ada 1, 2, 3, 4 saja. Tolong sebut T6. 13. T6, 13. Okey, 7 campur dengan berapa? Campur 2, 9. Kita tengok kita semak betul-betul. Okey, jadi yang ni nombor 1. Allah, conteng dah pula. Sekejap padam sekejap. Terconteng. Okey. Jadi ini ialah sebutan yang pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Sebutan kelima dia akan tambah apa? Tambah 2 jadi 11. Okey, tambah 2 lagi akan jadi apa? 13. Putri sebut apa tadi? 13. Okey, soalan ni mudah. Okey, cabaran untuk Putri. Tolong dapatkan sebutan ke-20. Dia. Takkan nak tulis satu-satu. Ni 5. Ini 6. Ini 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Takkan tu jenuh panjang. Apa dia? 41. 41. Pakai formula yang mana? Formula 2. Formula yang ni ke ini? 2. Okey, formula kedua. Kita tengok apa yang Putri jawab tu betul ke salah. Nak dapatkan T20. T20 formula dia ungkapan algebra yang kita pakai, kita dapat dia jadi 2n campur 1. Okey, kita pakai 2, 20. N tu 20. Okey, tambah dengan 1. Jadi apa jawapan dapat? 2 darab 20 dapat 40. Tambah 1 akan dapat jawapan dia 41. Putri jawab tadi 41 ke ni? 40 ke 41? 41. Kalkulator ni. Okey, puas hati dah. Putri jawab 41. Tahniah Putri. Itu kalau pelajar yang pakai ungkapan algebra yang ini. Okey, contohlah pelajar yang pakai cara mudah. Cara 1, dia pakai ungkapan algebra 3 tambah 2n. Boleh tak boleh dapat untuk T20? Okey, aku tunjukkan cara dia. Okey, takut ada pelajar yang confuse pening kepala. Nak dapatkan. Allah, ni apa dia? Sana ni. Jap. Punya pen ni jadi masalah. Tengok, tak tekan apa dia conteng dah. Kejap. Dia dah terconteng. Okey. Nak dapatkan T20 untuk formula ungkapan algebra yang pertama. T20, kita pakai 3 tambah 2n. Ingat yang ni mesti bermula daripada kosong kan? Jadi untuk dapatkan 20, n dia mesti tukar jadi berapa? N dia mesti tukar, jangan buat 20. N dia mesti tukar 19. Okey, di mana 3 tambah 2. 2 darab 19 akan dapat berapa Putri? Apa? 2 darab 19. 2 darab 19. Dapat apa? Weh, lamanya kata dia panggil kereta. Sekejap. 38. Okey, dapat 38. Oleh itu, 3 tambah 38 dapat berapa? 41. 41. Sama tak sama jawapan ini dengan jawapan sebelah? Sama. Jadi kalau kamu pakai ungkapan algebra yang ini pun boleh, pakai ungkapan algebra ini pun boleh. Beza dia, okey, sebab ni nak bagi faham betul-betul. Beza dia, sini n tukar kepada 19. Sini pakai n 20 terus. Sebab kita mula n ni kita mula daripada 1, 2, 3. Yang ni kita mula dengan 0, 1, 2, 3. Jadi mesti tolak 1. Jadi 19. Jadi itulah maksud sebutan. Tadi kita belajar pola dan jujukan. Okey, rumusan untuk apa yang kita belajar hari ni? Ingat tadi kita belajar pola dan jujukan. Pola dan jujukan boleh ditulis dalam bentuk nombor. Okey, boleh tulis dalam bentuk perkataan, boleh tulis dalam bentuk ungkapan algebra. Yang paling bermasalah penulisan dalam bentuk ungkapan algebra. Itu pola dan jujukan. Kedua kita belajar ialah sebutan. Penulisan sebutan, ini penulisan sebutan. Dia mesti tulis T-N. N tu boleh mewakili sebutan keberapa? Sebutan ke-5, sebutan ke-7, sebutan ke-20.
Itu sebutan. Jadi dua benda yang kita belajar ni tolong ingatkan betul-betul, tolong fahamkan betul-betul. Puteri dengan Allah, siapa tadi? Lupa nak perempuan lagi. Najwa, Puteri dengan Najwa. Selepas kelas tolong PM untuk maklumkan nombor akaun. Tak kisahlah nombor akaun siapa, jangan bagi nombor akaun power cukup. Okey, untuk aku transferkan rezeki kau pada hari ni. Sebab korang rajin menjawab, korang dapat jawab, alhamdulillah, tahniah. Mudah aja pola tunjukkan. Jadi, tugasan di rumah, nanti aku akan maklumkan dalam grup Telegram sekali lagi. Tugasan selesaikan jom cuba 1.3. Jangan risau, bagi siapa yang tak tahu nanti aku bagi dalam grup. Tak ada masalah. Jom cuba 1.3. Aku rumuskan sekali lagi kali kedua. Tadi dah rumus. Aku rumuskan sekali lagi. Hari ni kita belajar pola dan jujukan. Pola dan jujukan mesti ditulis dalam 3 perkara. Perkara yang pertama, nombor. Perkara yang kedua, perkataan. Perkara yang ketiga, ungkapan algebra. Tolong polishkan otak kau dengan ungkapan algebra. Sebab ramai pelajar bermasalah ungkapan algebra. Perkara yang kedua yang kita belajar hari ini ialah sebutan bagi satu jujukan. Ini penulisan dia, sebutan. Kena tahu sebutan. Sebab kadang-kadang contoh ni dia tak bagi. Dia hanya bagi 3 sebutan dia. Jadi kamu kena tahu sebutan yang berikutnya. Jadi itu yang kita belajar hari ini. Ada sebarang kemuskilan